أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الخير والدعاء على الهدى ابتغاء قربه وثوابه مرضاته يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه النبي المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعنا عليه بالصيام والقيام وتلاوة القرآن يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang bersifat dengan sifat rahmatnya, dengan sifat pengampunnya, Tuhan yang maha mengampunkan kepada hamba-Nya, dan tidak ada Tuhan yang lain yang mampu mengampunkan dosa kita melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang menyuruh kita untuk sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengarahkan kita untuk sentiasa pergi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya, fafirru ilallah, maka berlarilah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang takut kepada singa ataupun harimau akan lari daripada singa dan harimau, tapi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam al-Muttaqin wa sayyidu ahli taubah, ketua bagi orang-orang yang bertakwa dan penghulu bagi orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawasanya kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap daripada anak-anak Adam itu pasti akan berbuat kesalahan. Tidak ada mana-mana manusia yang terlepas daripada kesalahan. Tetapi sebaik-baik orang yang berbuat silap, sebaik-baik orang yang berbuat maksiat, sebaik-baik orang yang berbuat kezaliman adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah kasih dan sayang dengan maksud mencurahkan begitu banyak rahmatnya kepada orang at-tawwabin, yaitu orang yang banyak bertaubat, bukan sekali bertaubat, bukan dua kali bertaubat, tetapi sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, rubba ma'siyatin awrasat dhullan wa inkisaran khairun min ta'atin awrasat izzan wa istikbaran. Kata sahibul kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, rubba ma'siyatin, kadang-kadang maksiat, awrathat, yang menimbulkan, dhullan, kehinaan diri, wankisaran, dan pecahnya hati. Kadang-kadang maksiat yang dengan maksiat itu menimbulkan rasa hina diri, rasa rendah diri, rasa diri sangat tidak ada apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa pecah hati depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksiat yang berbentuk itu lebih baik daripada ketaatan, lebih baik daripada ibadah, yang mana ibadah yang melahirkan izzan wastikbaran, melahirkan rasa bangga diri, melahirkan rasa agung diri, melahirkan rasa mulia diri ini. Perkataan ini perlulah difahami dengan bukan fahaman yang literal, bukan kita kena buat maksiat, tetapi maksud di sini kadang-kadang maksiat menjadi perkara yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau maksiat yang disudahi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lebih baik daripada ketaatan yang zahirnya sebagai ketaatan tapi melahirkan rasa bangga diri, melahirkan rasa sombong, melahirkan rasa diri kita ini ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
maka orang yang banyak bertaubat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang berbuat ibadat tetapi merasakan dirinya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal iyad billah subhanahu wa taala. Kerana itulah syaitan ataupun iblis dikeluarkan daripada syurga kerana rasa bangganya dia dengan ilmu dan amal yang dia ada, sehingga kan dia enggan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Tapi yang masalah pada iblis ini tidak mahu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mahu kembali dan mengaku akan kesalahannya. Bila mana Allah murka kepadanya, mengatakan, wahai iblis, kenapa kamu tak sujud kepada Nabi Adam? Kamu sudah pun engkar kepada suruhan aku. Sedangkan kamu ada ilmu, sedangkan kamu tahu itu perkara yang tak boleh buat, sedangkan kamu tahu itu perkara yang salah. Tetapi kata iblis, ya Allah, kenapa aku kena sujud kepada Nabi Adam sedangkan dia adalah baru diciptakan sahaja dan aku dah lama hidup. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kamu ciptakan aku daripada api dan kamu ciptakan dia daripada tanah. Kenapa aku nak sujud kepada dia? Maka enggannya iblis mengaku kesalahannya dan enggannya iblis meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat sampai ke hari kiamat. Sifat buruk iblis ni sampai bila mana Allah dah laknat dia, Allah dah halau daripada syurga, Allah dah janjikan dia dalam neraka pun tak nak mengaku lagi kesalahan, bahkan mengancam lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya iblis, wal iyad billah subhanahu wa taala, la udillannahum, aku akan menyesatkan anak-anak Adam. Disebabkan dendam dengan Nabi Adam alaihissalam, sampai dengan anak keturunan dia pun dia dendam, dan dia akan cuba sedaya upaya untuk menyesatkan anak-anak Adam sehingga ada temannya dalam neraka, waliyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Maka adalah golongan-golongan yang terperdaya dengan iblis dan syaitan ini sehingga mereka terikut-ikut dan memakan pujukan syaitan dan iblis, maka akan menjadi peneman mereka di hari kiamat dalam neraka, waliyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sekarang berada dalam bulan Rajab. Bulan Rajab yang mana bulan dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram dengan maksud bulan yang diharamkan padanya kezaliman. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak daripada penciptaan langit dan bumi lagi. Dzalikat dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadhlimu fihin anfusakum, maka janganlah kamu menzalimi diri kamu pada bulan-bulan tersebut. Pada bulan haram ini orang Arab jahiliyah akan menghormati bulan haram sehingga mereka menamakan Rajab sebagai Rajabul Asam, Rajab yang sunyi, Rajab yang bisu, yakni tidak ada suara bunyi pedang. Mereka akan berhenti berperang, mereka akan berhenti menumpahkan darah, dan mereka mengagungkan bulan haram ini seperti mana mereka mengagungkan kota Mekah. Kerana mereka tak akan berperang dalam kota Mekah, kerana Mekah adalah tanah yang haram, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, fala tadhlimu fihin anfusakum, janganlah kamu menzalimi diri kamu pada bulan tersebut. Dikatakan oleh Imam Ibn Hajar Asqalani bahawasanya barang siapa yang berbuat dosa ataupun sebarang maksiat pada bulan-bulan haram tidak sama dengan dosa dan maksiat yang dia buat pada bulan yang lain. Kerana ada larangan tegas daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita menzalimi diri sendiri pada bulan ini, maka dosanya akan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bila mana dosanya digandakan, maka setiap amalan ketaatan akan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik digandakan oleh Allah, apa yang buruk digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Rajab adalah bulan yang Allah berikan kepada kita sebagai persediaan untuk kita menghadapi bulan Ramadan al-Mubarak, yang menjadi bulan paling special untuk kita umat Nabi SAW. Diberikan segala keistimewaan, dibukakan pintu syurga, ditutupkan pintu neraka, digandakan segala pahala ibadah yang wajib maupun yang sunat. Maka semua itu adalah pemberian khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW, dan pemberian yang mulia, pemberian yang besar, pemberian yang baik hanya layak diterima oleh orang yang bersedia. Hanya orang yang bersedia dengan kelengkapan yang dia ada layak untuk menerima pingat kebesaran daripada sultan. Sultan nak beri pingat kebesaran, dia akan pilih mana yang bersedia, mana yang layak. Maka hanya orang yang layak sahaja yang akan menerima pemberian yang istimewa daripada Allah pada bulan Ramadan, iaitu orang yang membuat persediaan.
Bulan Ramadan seolah-olah kita nak masuk berperang. Nak masuk berperang kena siapkan kita punya baju perang, kita punya fitness kita punya stamina kita punya Allah SWT Muhammad, segala apa yang kita diperlukan dalam bulan Ramadan perlu kita persiapkan daripada sekarang. Para salafun salih mereka meminta kepada Allah untuk disampaikan pada bulan Ramadan sejak 6 bulan sebelum Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan dah mereka minta, ya Allah sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Jadi ini persediaan mereka untuk menghadapi bulan Ramadan. Tapi kita sepaling-paling kurang kita bersedialah bermula dengan bulan Rajab ini, dengan persediaan yang sangat penting, iaitu kita kena memperbaharui taubat kita, memperbaharui kita punya taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya hati kita ini kosong daripada dosa. Kerana hati yang penuh dengan dosa tak sesuai untuk menerima pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah itu sukakan kebersihan, Allah tu sukakan kesucian. Kita dah baca ayat tadi, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah kasih kepada orang yang banyak bertaubat dan Allah kasih kepada orang yang bersuci. Orang yang bersuci di sini ada dua jenis bersuci. Yang pertama bersuci daripada najis yang zahir, yang itu wajiblah kita. Dan nak semayang kena bersihkan pakaian, tempat dan badan kita daripada najis yang zahir, yang tak dimaafkan. Juga bersihkan hati kita daripada najis maksiat. Juga bersihkan hati kita daripada penyakit-penyakit hati yang menjadi penghalang untuk kita mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka waktu yang paling sesuai adalah waktu pada bulan Rajab ini untuk kita memperbanyakkan istighfar, untuk kita memperbaharui taubat kita. Jangan kita rasa kita tak ada dosa. Masalah kita yang paling bahaya adalah merasakan kita tak bersalah. Sebab itulah yang ada pada iblis. Dia rasa apa yang dia buat tu betul. Ni panggil jahil murakab. Jahil murakab ni macam mana? Tak tahu yang dia tu tak tahu. Dia tak tahu yang dia salah. Dia ingat dia betul. Dia anggap apa yang dia buat tu betul, ikut emosi dia, ikut akal yang Allah beri kepada dia, tapi tak digunakan pada jalan yang betul. Maka dia tak mengaku kesalahan. Sebab itulah Nabi SAW ajarkan kita Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar. Yang kata Nabi, siapa yang baca penghulu istighfar pada paginya, kalau dia mati pada waktu malam, dia akan masuk syurga. Dan siapa yang baca Sayyidul Istighfar pada awal malamnya ataupun petangnya, kalau dia mati esoknya akan masuk syurga. Dengan membaca Sayyidul Istighfar yang berbunyi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Sayyidul Istighfar menjadi istighfar yang paling afdal untuk kita baca. Paling kurang satu hari sekali baca. Kalau boleh pagi sekali, petang sekali. Jadi siapa yang ada amal ratib ataupun wiridul latif karangan Imam Abdullah bin Al-Haddad, memang dia akan baca setiap hari, pagi sekali, petang sekali, iaitu Sayyidul Istighfar. Apa isi Sayyidul Istighfar ini? Kenapa dia menjadi istighfar yang paling afdal sampai Allah akan ampunkan segala dosa dia? Kerana Sayyidul Istighfar dimulakan ada 3 benda dalam Sayyidul Istighfar. Yang pertama, mengaku ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mengukuhkan akidah kita bahawasanya Allah adalah Tuhan yang menciptakan kita, adalahnya Allah adalah Tuhan yang layak disembah dengan sebenarnya, dan kita mengaku akan ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Sayyidul Istighfar didatangi dengan iktiraf. Apa itu iktiraf? Yakni mengaku diri bersalah dan mengaku diri kita ini menerima banyak nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dipanggil al-iktiraf. Yang ketiga, barulah minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada 3 item, ada 3 perkara dalam Sayyidul Istighfar. Yang pertama, mengaku ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mengaku Allah banyak beri nikmat kepada kita dan mengaku kita ni banyak dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, barulah minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, kamulah Tuhanku. Rabb yakni pemilikku. Ya Allah, engkaulah pemilikku, engkaulah yang menciptakan aku. Anta rabbi la ilaha illa anta. Tiada Tuhan melainkan engkau ya Allah. Bila kita baca, kita fahami makna lebih berkesan kepada hati kita. La ilaha illa anta khalaqtani. Kamulah yang menciptakan aku. Iktiraf dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Antara nikmat yang paling besar, nikmatul wujud. Adanya kita ni nikmat paling besar sekali. Anta khalaqtani wa ana abduka. Kamu yang ciptakan aku dan akulah adalah hamba-Mu. Dan hamba kenal akan dirinya. Siapa yang kenal kepada dirinya, maka dia akan kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan aku berada di atas perjanjian.
yang aku akan cuba sedaya upaya apa yang aku mampu. Perjanjian apa? Ketika kita sebelum diciptakan roh kita ini, sebelum diciptakan jasad kita ini, roh kita sebelum ditiupkan ke dalam jasad, Allah himpunkan seluruh roh di alam roh. Kita ada alam sebelum alam roh, alam apa? Alam kita panggil apa? Perut ibu kita dipanggil alam rahim. Sebelum kita masuk ke alam rahim, kita berada di alam roh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Ketika mana Allah bertanya kepada semua roh, Allah kumpulkan semua roh makhluk ni satu tempat, dan Allah tanya kepada mereka, alastu bi rabbikum? Bukankah aku Tuhan kamu? Kata semua roh, qalu bala syahidna. Bahkan kami bersaksi bahawasanya kami adalah hamba-Mu ya Allah, dan kamulah Tuhan kami ya Allah, dan kami akan taat kepada kamu ya Allah, dan kami tak akan langgar perintah kamu, dan kami tak akan buat larangan kamu ya Allah. Ini semua janji kita setiap daripada kita. Yang beriman ke tak beriman ke, yang mana ada roh, semuanya pernah berjanji di hadapan Allah. Dan sekarang adalah tugas kita menyempurnakan janji kita. Sebab itu dalam satu istighfar disebutkan apa? Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan aku berada di atas perjanjian itu ya Allah, dan aku akan cuba sedaya upaya untuk tunaikan janji aku. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Abu'u yakni aku mengaku. Ni iktiraf ni. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengaku kepada kamu dengan banyaknya nikmat yang kamu berikan kepada aku. Tak terkira nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak mengira nikmat Allah, kamu tak akan nak boleh kira. Kalau kira pun tak boleh, syukur lagi lah tak boleh. Nak syukur kena kira dulu. Kira pun Allah kata kamu takkan mampu, maka syukur kita tak akan sampai kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur bermaksud menggunakan seluruh nikmat yang Allah beri kepada kita untuk berbuat taat. Kita tak akan mampu nak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala walaupun 1%. 1% pun kita takkan mampu nak syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita ni ahli ibadah, sepanjang tahun sejak balik sampai ke meninggal kita ibadah je, tak cukup lagi nak syukur 1% daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah Bani Israel yang dah beribadah 500 tahun ditimbang amalan 500 tahun yang dah diterima oleh Allah ni. 500 tahun yang dah kabul, yang dah terima, sah dah, correct dah. Dah cop dah, terima ni. Tapi tak boleh nak lawan lagi nikmat penglihatan. Tak lawan. Mana ada manusia boleh beri nikmat penglihatan? Kalau orang tu buta, pergilah dekat mana-mana hospital, memang dah buta, tak akan nampak balik. Tak, sebab nikmat penglihatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya nikmat Allah kepada kita, kita kena mengaku. Jangan sampai kita rasa, oh tak ada nikmat Allah beri kepada aku ni, aku minta tu Allah tak bagi, minta ni Allah tak bagi. Mana nikmat? Tak sedar dengan nikmat yang begitu banyak Allah beri kepada dia. Sebab itu kata Allah Subhanahu wa taala, mu nak tambah nikmat kena buat apa? Kena syukur dulu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nak tambahkan nikmat, syukur dulu apa yang kamu ada. Jangan terlalu memandang nikmat yang belum datang, tetapi syukuri nikmat yang kita ada. Kerana dengan mensyukuri nikmat yang kita ada, Allah akan tambahkan. Wa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Kalau kamu kufur nikmat, apa sebab kufur nikmat? Nikmat yang Allah beri kamu lupa dan kamu tak anggap itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa afatun nikmah al-ilf. Masalah nikmat ni kalau dah terbiasa dengan nikmat, kita akan lupa itu adalah nikmat. Maka kita anggap benda itu bukan nikmat. Padahal orang lain dah bercita-cita bayar beribu-ribu duit nak dapatkan nikmat tu. Contohnya apa? Kesihatan yang kita ada hari ni. Kita sihat, kita bayar duit pada Allah ke tak bayar apa-apa pun. Kita ada buat zikir ke hari-hari untuk balas nikmat sihat, tak ada kita buat apa pun. Orang lain bayar beribu-ribu, travel situ, travel sini, pergi hospital tu, pergi hospital ni, nak berubat satu penyakit je. Tapi Allah hindarkan kita dari penyakit tu, kita tak pernah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Orang lain bayar beribu-ribu untuk dapat hadir majlis ilmu. Orang lain bayar beribu-ribu kena pasang internet, kena buka ni, kena dekat negara-negara lain. Nak dengar majlis ilmu satu pun payah. Nak duduk dalam majlis ilmu, nak sembahyang berjamaah pun payah. Tapi kita, Allah beri peluang kepada kita, sihat tubuh badan, waktu yang lapang, tapi kita boleh lupa akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya betul lah manusia ni cepat lupa, sampai dinamakan sebagai insan. Al-insan minan nisyan. Insan diambil dari perkataan an-nisyan, yakni lupa. Kita selalu lupa kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kena mengaku depan Allah, ya Allah aku mengaku
betapa banyaknya nikmat kamu kepada aku. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi, dan aku mengaku dengan dosa aku. Dosa kita banyak. Tak payah cakap ustaz ke, anak murid ke, tok guru ke, pensyarah ke, tukang sapu ke, semuanya ada dosa. Masing-masing tahu dengan dosa masing-masing, dan masing-masing tak terlepas dengan dosa. Kita bukan tok wali, kita bukan nabi, kita bukan malaikat. Dan itu dah memang normal manusia akan berbuat dosa. Bukan salah berbuat dosa tu, tapi salah kalau tak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah kalau tak minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kena mengaku dengan dosa kita. Ya Allah, aku banyak dosa. Bangun tengah-tengah malam mengaku, ya Allah, betul lah aku ni hamba yang tak kenal budi, hamba yang tak kenal jasa, hamba yang kurang ajar, hamba yang sekian, hamba yang hina. Kena mengaku diri kita ni tak ada apa-apa. Tak, ni dok nampak amal, dok nampak ilmu, dok nampak apa yang kita buat, apa yang aku sedekah, apa yang aku dah buat. Jangan nampak apa yang kita buat daripada amalan, tapi nampaklah apa yang kita buat daripada dosa. Apa yang kita beramal lupakan, apa yang kita buat dosa kena ingat. Wa abu'u laka bi dhanbi, maka aku mengaku ya Allah kepada kamu dengan dosaku. Faghfirli, maka barulah minta ampun. Beradab kita, bergaluh ni kita dengan Allah, nak minta ampun supaya dosa kita diampunkan. Yang pertama, mengaku dulu Allah tu Tuhan kita dan kita hambanya. Yang kedua, mengaku dulu banyaknya nikmat Allah dan besarnya dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan sampai berputus asa. Kerana sebesar mana pun dosa yang kita bawa, besar lagi pengampunan yang Allah ada. Besar lagi rahmat Allah kepada kita. Allah berfirman dalam hadis kursi, wa rahmati, dalam Al-Quran, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat aku mengatasi segala perkara. Sayangnya Allah kepada hamba mengatasi segala perkara. Dalam hadis kursi Allah mengatakan, dan rahmat aku sentiasa mengatasi murka aku. Murka sesuatu duduk bawah, rahmat dulu lagi. Kasihnya Allah kepada hambanya. Maka mintalah ampun kepada Allah. Faghfirli, maka ampunkanlah aku ya Allah, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, kerana sesungguhnya tiada Tuhan yang lain yang boleh mengampunkan melainkan kamu ya Allah. Kalau kita baca istighfar ni betul-betul faham makna, dah sekali dalam semua hidup pun cukup dah. Kalau faham makna dan betul-betul menghayati, kita akan menjadi hamba yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tak akan berani lagi nak buat dosa. Yang kita faham betul-betul makna ini. Sebab itu kata Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah, kebanyakan istighfar kita perlu kepada istighfar yang lain. Istighfar ni astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita tu kena istighfar pula untuk istighfar tu. Sebab apa? Bila mulut sebut istighfar astaghfirullahalazim, kepala ke lain. Minta ampun, minta maaf, tapi contohlah kita dah ada buat salah dengan seseorang, mengeraja lah. Kita masuk rumah raja, dia tengah ambil barang ni buat balik rumah, raja murka pada kita. Raja panggil kita nak minta maaf. Kata, minta maaf raja, cakap dengan raja tapi kepala tak lain. Minta maaf aku, minta maaf tapi kepala tak lain. Dengan manusia ni, agak orang tu maafkan tak? Dengan manusia begitu kalau kita buat. Kalau dengan Allah, mulut sebut istighfar, astagfirullah, lepas semayang dah astagfirullah, tapi kepala tak lain. Bacalah apa jenis istighfar pun, kalau tak betul-betul minta ampun kepada Allah, perlu kepada istighfar lain. Dosa tu dah tadi ampunkan dah. Istighfar kurang ajar ni pula, perlu pula istighfar lain. Sebab kita kurang ajar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah, istighfaruna yahtaj ilal istighfar. Istighfar kita itu pun dosa dah. Sebab apa? Lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala ketika minta ampun kepada Allah. Dah lah buat salah dah, lupa lagi dengan istighfar. Wa'iyadzubillah Subhanahu Wa Taala. Tak kata pada orang, kata pada diri sendiri. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka kita kena memperbanyakkan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya pada bulan Rajab. Kata para ulama, Rajab bulan istighfar. Rajab adalah bulan istighfar, maka jangan kurang setiap hari untuk kita baca Sayyidul Istighfar tadi, sekali ataupun dua kali, pagi petang sekali, pagi sekali petang sekali, dan juga jangan kurang daripada 70 kali ataupun 100 kali istighfar pendek. Astaghfirullahalazim ke, la rabbi firli warhamni wa tub alayya ke. Yang penting ada istighfar menjadi fikir harian kita. Kerana Nabi SAW setiap hari beristighfar dan Nabi tidak ada dosa. Kenapa Nabi istighfar juga? Kata para ulama, nak ajar kepada umat dia. Aku ada dosa pun istighfar. Mu banyak dosa tak mau istighfar. Sombongnya kamu. Gohnya kamu. Aku yang manusia paling afdal pun aku istighfar kepada Allah. Kata Nabi SAW, wallahi
Demi Allah, inni la atubu ila Allah, aku setiap hari akan bertaubat kepada Allah fi kulli yaumin mi'ata marrah. 100 kali. Wa fi riwayatin 70 marrah. 70 kali. Dan jangan risau. Banyak mana pun dosa kita, jangan sampai kita berputus asa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ketika memanggil kepada hamba-Nya yang berbuat dosa, Allah panggil dengan panggilan yang sangat lembut. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul ya ibadi." Katakanlah wahai hamba-Ku. Allah panggil kita dengan apa? Wahai hamba-Ku. Kalau Allah kata wahai hamba Allah, okey dah. Tapi Allah nasab pada diri dia. Wahai hamba-Ku. Jangan lagi jauh. Jangan pergi kat lain. Jangan pergi kat orang lain. Mari kepada aku. Nak pergi mana? Bawa dosa banyak, nak pergi mana? Nah, kita pergilah dekat mana-mana sultan ke, mana-mana pembesar ke, siapa orang pun, tak ada satu orang pun yang boleh ampunkan dosa kita. Dan kita akan sentiasa terbeban dengan dosa kita. Maka Allah panggil kita. Katakanlah, wahai hamba-Ku, ya ibadi. Hamba yang mana ni? Hamba yang buat semayang ke? Hamba yang taat ke? Hamba yang mana? Alladzina asrafu ala anfusihim. Hamba-hamba yang telah melampaui batas ke atas diri mereka. Yang melampau dah. Dan yang dah buat perkara yang luar biasa. Dosa besar ke, dosa kecil ke, termasuk daripada kalangan orang yang asraf. Yang melampaui batas di atas diri mereka. Apa kata Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa daripada rahmat aku. Rahmat aku sentiasa ada untuk kamu, kata Nabi, kata Allah dalam hadis kursi. Wahai hamba-Ku, kalau kamu datang kepada aku bawa dosa, penuh langit dengan bumi. Nah, bumi penuh dengan dosa, langit pun penuh dengan dosa. Mu bawa dosa tu, kata Allah, aku akan datang kepada kamu dengan bilangan yang sama, kuantiti yang sama daripada pengampunan aku. Apa? Daripada pengampunan aku. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Kerana Allah boleh ampunkan semua dosa kamu. Tak ada dosa yang tak diampunkan oleh Allah kecuali syirik. Nah, kecuali syirik. Innallaha wa yusyriku bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tak ampunkan dosa syirik dan Allah boleh ampunkan dosa yang lain ikut suka Dia. Kenapa syirik Allah tak ampunkan? Maksudnya di sini tak ampunkan kalau dia tak bertaubat. Tapi dosa selain syirik Allah boleh ampunkan walaupun dia tak bertaubat. Tak bertaubat Allah boleh ampunkan dia. Selagi mana tak syirik. Sebab syirik ni dah keluar daripada iman. Bukan orang beriman dah. Tempat dalam neraka dah. Nak diampunkan buat apa? Ampunkan pun takkan masuk syurga. Sebab tu syirik terkecuali. Tapi syirik ni bukanlah tak diampunkan terus. Diampunkan kalau dia bertaubat. Tapi dosa-dosa yang lain, kalau dia tak bertaubat pun, kalau Allah nak ampunkan dia, Allah boleh ampunkan dia. Mungkin ada satu amalan yang Allah tengok amalan tu molek, Allah ambil amalan tu menjadi sebab dia diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana kisah perempuan di zaman Bani Israel. Nabi ceritakan ada seorang perempuan di zaman Bani Israel yang buat perkara yang tak baik. Perbuatan ni perbuatan yang mungkar, perbuatan yang maksiat, dosa besar. Tapi bila mana dia nampak seekor anjing sedang dahaga, maka dia turun dalam telaga, dia ambil kasut dia, dicedok air, diberi minum, disuap kepada anjing. Tak ada dah amalan lain yang dia buat, hak tu je kebaikan dia buat. Kata Nabi, perempuan ini dimasukkan oleh Allah dalam syurga dan diampunkan dosa dengan sebab perbuatan hak tu. Sebab tu jangan perkecilkan perkara yang baik. Sekecil mana pun perkara taat, jangan kecil. Tak, kita tengok sapah ada dalam masjid. Kita buat biar, tak apa, biar orang lain ambil. Kita nampak kecil tu. Boleh jadi kalau kita ambil sapah tu, kita masuk dalam tu sapah, menjadi sebab kita diampunkan dosa semua ni. Macam tadi perempuan tadi. Jangan perkecilkan ketaatan. Kata Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu memperkecilkan ke satu kebaikan walaupun hanya bermanis muka dengan sahabat kamu. Jumpa kawan tengah naik motor tak, kawan kita jerembung dengan dia. Kita senyum ke dia? Senyum. Senyum saja. Tapi kita nampak perkara tu ibadah, kita buat, boleh jadi sebab kita diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Benda-benda yang kecil. Al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, imam yang agung. Agak-agak kita lah Imam Syafi'i ni, apa amalan dia paling besar sekali? Banyaklah. Dengan tulis kitabnya, dengan buat mazhabnya, dengan dah memberi fatwa ketika umur 15 tahun, Al-Quran khatam, bulan puasa 60 kali, sehari sekali, siang sekali, malam sekali. Banyak amalan Imam Syafi'i.
Selepas Imam Syafi'i meninggal, anak murid dia bermimpi. Akan bertanya, wahai Imam Syafi'i, apa yang Allah beri kepada kamu lepasmu meninggal? Katanya, Alhamdulillah, Allah letakkan aku di tempat yang paling mulia, yang paling hebat, dengan nikmat-nikmat yang banyak lah. Katanya, dengan apa Allah ampunkan kamu, wahai Imam Syafi'i? Katanya, suatu hari aku pernah tulis kitab, dan tulis kitab pakai apa? Pakai dakwat. Pakai daun burung tu celup dalam dakwat, tulis lagi, celup dakwat lagi, tulis lagi. Tiba-tiba seekor lalat datang bertenggek di atas mata pen aku, nak hisap daripada dakwat yang aku celup dalam dakwat. Maka aku diamkan tangan aku tak bergerak, supaya lalat boleh hilang dahaga. Katanya, aku diapukan sebab tu. Hak lain semua Allah tak tengok dah. Bukan kita tak terima, tapi Allah tengok hak kecil tu menjadi sebab dia diampunkan oleh Allah Subhanahu. Ini Imam Syafi'i. Hak amal banyak ni. Dah kita kalau amal hak tak banyak dah. Kalau amal tak ada dah. Hak kecil-kecil pun kita perkecilkan lagi. Maka kena kita berusaha untuk buat walaupun sekecil-kecil amalan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kamu buat sekecil mana pun kebaikan sebesar darah. Darah ni apa? Sekecil-kecil benda yang ada dalam dunia ni. Tak buka pintu, buka tikar tengah-tengah hari tu nampak habuk yang berterbangan. Sebesar darah. Kita buat kebaikan akan memberi efek atas timbangan nanti. Mizan tu besar. Sebelah mizan sebesar langit dan bumi. Timbangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebesar darah boleh beri efek. Dan kata Nabi, di hari kiamat nanti akan datang seorang yang gemuk. Tak, besar badan dia, Samin. Tak, gemuk macam berat. Tiba-tiba letak atas timbangan tak bergerak. Sebab apa? Gemuk isi, tak ada amalan. Makan kuat, amalan tak ada. Dan didatangkan orang kering. Tak ada isi, tinggal tulang je. Tapi letak atas timbangan, berat. Sebab apa? Banyak beramal. Maka kita kena sentiasa membesarkan perbuatan taat. Seperti mana kita dilarang untuk memperkecilkan ketaatan, juga jangan memperkecilkan maksiat. Tak apa, maksiat ni dosa kecil je, tak apa, buat dulu. Takut-takut apa? Menjadi sebab kita dapat murka Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana perempuan di zaman Nabi SAW, seorang wanita yang beriman kepada Allah ni. Tak, malamnya berqiyamul lail, siangnya berpuasa. Sahabat puji sangat perempuan ni. Masya Allah, dia Rasulullah, malamnya berqiyamul lail, siangnya berpuasa. Kata Nabi, hiya finnar, dia dalam neraka. Bukan kekal, tapi kena masuk neraka dulu. Sebab apa? Kanat tu'zi jiranaha, dia ada buat sakit pada jiran dia. Bukan dosa besar, bukan minum arak, bukan membunuh, tak, bukannya mencuri, merampok, bukan berzina waliyadzubillah, tapi hanya menyakiti jiran dia, mungkin dengan perkataan, mungkin dengan perbuatan, mungkin dengan kata-kata dia, waliyadzubillah. Jadi sebab dia masuk neraka. Sebab Allah pandang hak tu, Allah tak redha dengan perbuatan tu. Semua kebaikan dia Allah tak tengok dah. Jangan perkecilkan maksiat dan jangan perkecilkan taat. Bila kita berbuat dosa dengan Tuhan yang Maha Besar, maka anggap semua dosa besar. Tak, kita pecah, kita pergi rumah orang, kita langgar pasu rumah orang, rumah kawan kita. Rasa malu tak? Malu, rasa takut tak? Pasu mahal. Tak, kita buat pecah rumah dia. Rasa malu tak? Baik, kita masuk istana. Pecah pasu lebih murah daripada pasu tadi. Murah je, kedai duri aja. Tapi dalam istana, mana lebih besar dosa? Mana lebih besar kesalahan rasa? Hak raja lagi besar. Hak ni kawan kita boleh lagi nak bodek-bodek nak. Ni raja punya ni. Dah kalau dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dosa dengan Allah kata setengah ulama tak ada dosa kecil. Semua dosa besar. Dan itulah yang dipegang oleh para sufi. Para salihin mereka tak pandang ada dosa kecil depan Allah. Semuanya dosa besar. Sebab apa? Kamu berbuat dosa dengan yang Maha Besar. Sebab kamu ingkar larangan yang Maha Besar. Kamu langgar perintah yang Maha Besar, maka tak ada dosa kecil. Semuanya dianggap besar. Maka semua itu mereka akan kembali kepada Allah, dan mereka akan berusaha untuk tak kembali lagi kepada dosa tersebut. Maka pada bulan Rajab yang mulia ini, kita kena memperbanyakkan istighfar. Banyakkan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca sikit kitab kita, nak habiskan fasal. Okey. Kita masih lagi membicarakan tentang bab rezeki. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang akan menguji seorang salik. Kalau dia betul-betul nak kepada Allah, tak mustahil Allah uji dalam bab rezeki. Dan dia kena bersabar, bahkan dia kena bersyukur, kerana ujian dalam bab kurangnya harta ini adalah ujian yang sama dimiliki oleh Nabi SAW dan kebanyakan para Nabi. Kebanyakan para anbiya, kebanyakan para salihin, kebanyakan para wali,
mereka memang diuji dengan kurangnya harta benda dunia. Dijauhkan mereka dari kesenangan dunia dan mereka hidup dalam keadaan zuhud yang hanya cukup dengan apa yang ada. Jadi jangan risau dengan rezeki kita yang pertama, dan jangan sedih kalau kita ni kurang rezeki. Sebab itu bila kurang rezeki, kuranglah hisab di hari kiamat. Tapi Allah dah jamin rezeki kita. Kalau kita mati kelaparan pun tak ada masalah. Sebab apa? Itu semua adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muka surat berapa? 28. Sikit lagi dah nak habis fasa tu dah. Hak mana? Okey. Fa in alimal murid. Jika seorang murid mengetahui bahawa hatinya tidak dapat lurus dan agama tidak dapat terselamatkan kecuali dengan berpisah dari harta dan sebab-sebab sekunda secara total. Benda sekunda ni, yakni at-tajarrud, yakni dia berlepas diri daripada harta 100%, tinggalkan semua harta dunia dia, maka diharuskan baginya semua itu. Atas dikatakan tadi, tak seharusnya bagi seorang salik, tak semestinya orang salik ini nak sampai kepada Allah kena jual belakang rumah, jual motor, jual, tak semestinya. Tak, kalau perkara itu boleh menjadi sebab untuk dia sampai kepada Allah, dengan motor dia boleh mari surah, dengan kereta dia boleh bagi mari surah, mari dengar, dengan harta dia boleh tolong orang lain, dia boleh sara anak bini, maka kena ada. Tapi kalaulah harta-harta tadi memang betul menjadi sebab dia jauh daripada Allah. Ada orang gini, kalau kaya sikit dia lupa dah tu. Tak, saya pernah orang mari jumpa kata, Ustaz, saya ni memang dari dulu cari kekayaan, tapi kekayaan tak pernah mari pada saya. Tapi saya letih gitu, Ustaz. Tak, bila saya mari majlis-majlis zikir, majlis malik, barulah hati saya terasa terisi. Selama tak pernah terisi. Terisi dengan cinta dunia. Sebab apa? Dah nampak dunia saja yang dia nak cari. Tapi bila Allah buka hidayah sikit, oh nampak dah. Sebenarnya dunia ni aku cari banyak mana pun, hatta aku dapat pun tak cukup juga. Nabi kata kalaulah diberi kepada anak Adam itu segunung emas, diminta yang kedua. Segunung emas tak habis, dah makan tu. Tak habis makan segunung emas, hidup 60 tahun tu tak habis makan. Tapi nak lagi yang kedua. Ini kalau dah tamak pada dunia, begitu jadinya. Normal manusia begitu. Maka kalau dia rasa dengan harta itu boleh menjauhkan dia daripada Allah dan selamatkan dia, maka diharuskan boleh untuk dia tinggal semua. Tapi kena ingat, tetapi jika ia memiliki anak dan isteri, ada tanggungjawab lain. Anak ada, isteri nak kena sara, wajib baginya. Ya, tengok, wajib kerja tu wajib. Wajib baginya untuk memberi nafkah dan pakaian mereka. Kalau tak boleh beri nafkah mereka dengan kerja, maka wajib bekerja. Wajib kerja. Jika ia tidak mampu akan hal itu, memberi nafkah kerana alasan yang tak dapat diterima dalam syariat, maka ia adalah terbebas dari dosa dan dosa. Contohnya dia sakit, stroke, tak nak gerak dah. Anak dia tak makan, dosa dah dia? Tak dosa dah. Sebab dia dah cuba nak berusaha tapi tak mampu. Yang tak mampu Allah tu tak kejam. Allah tu adil. Kalau kamu tak mampu, Allah tak beri dosa. Tapi kalau kamu mampu bekerja, kalau kamu mampu berusaha untuk cari nafkah, mu kena wajib cari nafkah untuk anak bini. Untukmu tak apa, tapi untuk anak bini. Sebab tu saya cerita gitu kan, cerita bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar ketika perang apa yang Nabi minta semua sahabat untuk infakkan harta, perang Tabuk atau perang Khaybar. Nabi sarankan, mana sahabat-sahabat, Nabi cerita tentang kelebihan sedekah, cerita tentang kelebihan sedekah tiap hari, supaya sahabat ni infakkan harta. Hari nak pergi perang tu, hari Nabi nak kutip harta tu, mari Sayyidina Umar, pagi-pagi hari pergi mari. Dia kata, hari ni aku nak lawan Sayyidina Abu Bakar. Hari ni mesti aku boleh challenge Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sebab sentiasa dia kalah dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Katanya, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, hari ni aku mari dengan separuh hartaku. Harta tu bagi dua. Kita gaji harta bagi dua, sedekah. Duit dalam bank ada 10,000, 5,000 ni. Bukan 10 ringgit, bukan 1 ringgit, bagi dua. Kereta ada dua, beri sebuah kepada orang, infak. Bagi dua. Saya kata, hari ni ya Rasulullah, aku bahagi duakan harta aku, separuhnya ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ingat dia boleh challenge Sayyidina Abu Bakar. Katanya Rasulullah SAW, wahai Umar, sabaqaka Abu Bakar. Kamu telah dipintas oleh Abu Bakar. Abu Bakar mari awal daripada kamu dan infakkan seluruh harta dia. Bukan separuh, bukan 3/4, bukan suku apa semua, tapi seluruh hartanya. Dan kata Nabi, aku tanya pada Abu Bakar, apa yang kamu tinggal untuk anak dan isterimu? Katanya, taraktu fihim Allah wa rasuluh. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Kata para ulama, dua-dua ni berbuat benda yang betul. Sayyidina Umar, dia tinggalkan separuh harta sebab anak bini dia ada.
dan perlukan kepada nafkah. Sayyidina Abu Bakar tak ada anak bini, ada anak bini, tapi anak bini dia semua redha. Kami tak apa abah, bagilah, tak apa, kami sanggup berlapar. Nak kata apa? Tak, bila anak bini dah sanggup begitu, maka tak salah dah untuk dia. Abu Bakar, Sayyidina Umar kalau dia bagi lebih, tak, dia akan menzalimi anak bini dia. Maka sebab itu disebutkan di sini, kalau ada anak bini yang perlu diinfak, wajib bekerja, wajib cari rezeki. Sebab itu tanggungjawab kamu. Sebab setiap daripada kita akan dipersoalkan oleh Allah tentang tanggungjawab kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap daripada kamu adalah ra'i, pemimpin. Lelaki ke, perempuan ke, muda ke, tua ke, bandar ke, semuanya pemimpin. Kalau suami kena memimpin isterinya dan anak-anaknya, kalau isteri kena memimpin anak-anaknya, kalau abang kena memimpin adiknya. Nah, kalau guru kena memimpin anak muridnya. Dan setiap daripada kamu mas'ulun an ra'iyati, akan dipersoalkan tentang rakyat-rakyatnya. Dan kalau kecil-kecil dipersoalkan, kalau pemimpin yang besar, lagi besar tanggungjawab ni. Sebab itu Nabi menjanjikan antara orang yang mendapat naungan Allah SWT di hari kiamat, imamun adil. Imam yang adil, pemimpin yang adil. Ini special, VIP di hari kiamat. Kalau dia adil. Sebab tanggungjawab ni besar, bukan kecil. Dan imamun adil itu termasuklah ayah yang adil kepada tanggungjawab anak bini dia. Suami yang menjaga nafkah isterinya termasuk imamun adil. Baik. Allahumma salli ala Muhammad, maka wajib baginya memberi nafkah dan pakaian mereka. Jika ia tidak mampu akan hal itu, maka ia telah terbebas dari salah dan dosa. Baik. Wa alam ayyuhal murid wa annaka la taqdir ala mulazamati at-ta'at wa mujanabati asy-syahawat wal i'rad 'anid dunya illa bi an tastash'ir fi nafsika anna muddata baqa'ika fid dunya ayyamun qalilah. Sekarang Imam Haddad akan bagi satu kunci. Satu, kita panggil apa? Satu tips yang sangat berharga. Ketahuilah wahai para murid, sesungguhnya kamu tidak akan mampu secara terus-menerus beramal taat. Nak taat sama tak mampu. Nak beramal sama, istiqamah dalam beramal tak mampu kamu. Dan kamu tak akan istiqamah dalam menjauhi syahwat-syahwat yang haram serta berpaling daripada dunia. Tak, kita nak buat taat, nak tinggal maksiat dan nak berpaling daripada dunia, tak mampu kita nak buat tiga benda ni. Kecuali dengan merasakan di dalam dunia, di dalam dirimu bahawa keberadaanmu di dunia sangat singkat. Iaitu apa dipanggil? Tidak bercita-cita panjang. Tulul amal, panjang cita-cita. Antara perkara yang merosakkan seorang hamba adalah panjang cita-citanya. Macam mana panjang cita-cita? Oh, aku nak bina rumah sini, nak beli tanah sini. Oh, aku lama hidup ni. Oh, aku nak buat benda ni sampai dapat sekian-sekian harta, aku nak buat benda ni. Banyak rancangan dalam kepala ni. Sampai pening, berat nak hidup, tanggung kepada fikiran. Belum buat lagi, tak sampai lagi, tapi dah banyak dalam kepala ni. Sebab dia anggap dia masih lagi lama lagi hidup. Panjang angan-angan dipanggil. Angan-angan mak jenis ni, angan-angan jenis ni, angan-angan yang tak membawa faedah. Rancangan lain, strategi perniagaan itu lain. Tapi ni angan-angan panjang. Oh, aku nak hidup lama lagi, aku nak buat, nak cari harta tu, nak pergi sini, nak pergi situ. Seolah-olah dia akan hidup 1 tahun lagi. Allahu Akbar. Jadi ini menjadi penghalang untuk dia terus berbuat taat, dan menjadi penghalang untuk dia terus tinggalkan maksiat, dan menjadi penghalang untuk dia boleh berpaling daripada dunia. Kamu kena setelah dunia kecuali dengan merasakan di dalam dirimu bahawa keberadaanmu di dunia sangat-sangat singkat. Kata Nabi SAW, mati, kehidupan itu seolah-olah kamu masuk ke pintu ni, keluar pintu tu. Masuk mulai, keluar pintu, mati. Dan setiap orang terlalu pintu itu. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Duduklah kamu atas dunia seperti kamu orang asing. Sekejap je duduk, transit dah lama. 10 jam, 12 jam transit. Abu Dhabi ke Dubai ke tak? Sekejap je transit ni. Duduk atas dunia seakan-akan kamu transit. Tak lama. Sebab tujuan hidup kamu mana? Menuju syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annaka amma qaribin tamut. Dan bahawasanya dalam waktu dekat engkau akan mati. Sentiasa mengingati mati. Sentiasa rasa mati dekat dah. Itu kata Tokoh Tuan Besar tu. Fikir itulah pelita bagi hati, yang mendapat kita ingat akan mati. Ingat-ingat serta fikir hari-hari, dalam kubur kita duduk seorang diri. Dalam kubur duduk seorang diri juga akhirnya.
Bawa harta ke? Tak bawa harta. Bawa isteri tak bawa isteri. Bawa apa? Pakaian pun tak bawa. Bawa kita punya amalan sendiri. Maka kena ingat mati semua. Barulah kita punya angan-angan terputus. Sebab itu kata Nabi SAW, "Akthiru min dzikri hadhimil ladzat." Perbanyaklah kamu memikirkan tentang perkara yang memotongkan kelazatan. Lazat, sedap, mikir tu potong lalu. Cut. Orang kata potong steam. Tak, tengah sedap, mari. Kejut ke benda ke tak? Blackout ke benda, tengok cerita, blackout. Allah, potong steam ke tengah sedap, tengok. Maknanya cerita tengah sedap ni. Dengan apa? Kita nak potong kesedapan dunia ni dengan ingat mati. Ingat mati, wish. Kok esok aku mati dah. Duk rancang nak pergi holiday, esok aku mati dah. Tak salah rancang pergi holiday tu, tapi kena rasa benda tu. Supaya kita tak panjang angan-angan. Okey? Bersiaplah untuk kematian dan rasakanlah bahawa kedatangannya bisa terjadi setiap saat. Sekarang pun kita bisa mati. Tak? Kata setengah ulama, setiap hari malaikat maut datang jenguk kita. Tengok buat ni. Dan dia khabar kita, mau mati sekian-sekian, tapi kita tak dengar. Kita tak tahu, tak dengar. Hati-hatilah kamu dari angan-angan panjang. Ini angan-angan panjang tadi. Kerana itu dapat menyebabkan dirimu condong kepada cinta dunia dan dapat memberatkan dirimu dalam berbuat ketaatan. Jangan panjang amalan. Jangan panjang apa? Amal ni maksudnya cita-cita. Menghadap pada amal ibadah dan mengucilkan diri untuk berjalan menuju akhirat. Sedangkan dalam merasakan dekatnya kematian dan waktu yang sekat terdapat semua kebaikan. Dengan ingat mati, segala kebaikan akan datang. Kebaikan akhirat lah maksudnya. Terdapat semua kebaikan. Maka lakukanlah hal ini. Semoga Allah memberi taufik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi SAW, kalaulah besok hari kiamat dan di tanganmu ada apa? Bagi-bagi. Tanam tu ni. Biji benih tau. Kalau esok hari kiamat berlaku dan ada biji benih di tangan kamu, tanamkan hari ini. Mana maksud hadis ni? Maksudnya teruskan kerja macam biasa, tapi ingat hari kiamat ada depan kita. Bukan kita duduk rumah berapa zikir je, tak pergi kerja, zikir je lah, semayang je lah, tak payah kerja. Tahu? Buat macam biasa, tapi dalam hati kita ni tak sentiasa ingat kematian ada sedang mengejar kita. Hari baru kita, esok kita bangun pagi tak? Semakin dekat dengan mati. Tak, ni hari lahir. Happy hari lahir 70 tahun. Happy. Tak sedar padahal makin dekat. Semakin mari tahun hari lahir kita, semakin dekat kita dengan kematian. Cuma kita tak sedar sahaja. Maka mengejar dunia tak akan dapat. Tapi yang akan datang dulu adalah kematian. Akan datang pada kematian. Ada orang buat gambar tu tak? Dia buat macam ada kayu gitu, lepas tu ada emas sini. Ada kayu kita ada emas. Dia pun kejar. Nak kejar mana kayu duduk atas kepala ni. Dah sampai jatuh dalam lubang. Itulah kematian. Dunia takkan dapat juga, tapi kita akhirnya akan masuk dalam lubang tu. Jadi lebih baik tak payah kejar tu. Sedia supaya jatuh tu dalam keadaan yang baik. Jatuh bawa amalan. InsyaAllah, moga-moga Allah beri taufik kepada kita dengan berkat bulan Rajab ini. Kita diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beri taubat dan nasuha kepada kita. Allah beri kita taufik untuk kita dapat ingat mati sentiasa dan kita tak panjang angan-angan kita, sentiasa ingat pada kematian. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma tub alaina tawbatan nasuha wa tahhirna biha qalban jisman ruha. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha anta waliyya maulaha. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma akhtim alaina bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina min hadhihi dunya qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutahabban biha arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.